Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang Bersama Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-39. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan pentafsiran ayat ke-63 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, iaitu mukjizat dari Tuhanku. Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa seruan yang disampaikan oleh Nabi Saleh AS kepada kaumnya untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya bertentangan dengan pegangan kaumnya yang menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka mengikut kepercayaan dan tradisi mereka. Sikap dan jawapan daripada kaumnya itu dibalas dengan tenang, lemah lembut dan yakin oleh Nabi Saleh AS. Lalu baginda berkata, wahai kaumku, yang terjalin antara kita adalah persamaan keturunan. Bagaimana fikiran kamu, yakni beritahu kepadaku bagaimana sikap kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, yakni Allah yang maha melindungi dan maha pemberi petunjuk. Iaitu terdapat mukjizat yang Allah SWT kurniakan kepadaku sebagai bukti kerasulanku untuk membuktikan bahawa walaupun aku manusia seperti kalian, tetapi aku adalah utusannya untuk membimbing kalian. Allah SWT mengurniakan aku rahmat dalam bentuk ilmu panduan dan pelbagai kebolehan, serta keupayaan yang mana bukan daripada kemampuanku, tetapi bersumberkan terus dari sisinya, supaya aku mampu melaksanakan tugas sebagai Rasul. Begitu besar rahmat Allah SWT yang memerintahkan aku untuk menyampaikan risalahnya dan melaksanakan segala perintahnya. Maka siapakah yang dapat menolongku dari azab Allah jika aku menderhakainya? Dengan mengikuti keinginan kalian dan tidak membetulkan tradisi yang lapuk serta kesesatan, kepercayaan nenek moyang yang ingin kalian pertahankan itu, pasti tidak ada yang dapat menolongku. Oleh yang demikian, jika aku mengikuti keinginan kalian, maka pada dasarnya kalian tidak menambah sesuatu kebaikan pun kepadaku selain daripada perkara yang merugikan, iaitu dengan menyesatkan aku serta menghilangkan rahmat dan hidayah yang dianugerahkan Allah SWT kepadaku. Malahan aku akan ditimpa azab dan siksaan daripada Allah SWT jika aku melakukan larangannya. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab turut menjelaskan bahawa perkataan takhsir diambil daripada perkataan khasarah yang bermaksud kerugian, kehilangan dan lain-lain. Manakala apa yang dimaksudkan dengan fama tazidunani, yakni tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku,
bukan bermaksud bahawa Nabi Saleh AS berada dalam kesesatan dan kerugian sebelum ini, kemudian bertambah sesat dan rugi setelah mengikuti kaumnya. Tetapi tazidunani, yakni penambahan yang dimaksudkan adalah berlakunya penambahan dengan wujudnya sesuatu yang belum pernah ada pada diri baginda. Jika seorang manusia yang dahulunya berada dalam fitrah yang suci, kemudian dia berubah menjadi sesat, maka kesesatan itu adalah tambahan. Kesucian fitrah seseorang diibaratkan sebagai modal. Maka jika dia sesat, dia akan berada dalam kerugian. Bukan sahaja dia tidak mendapat keuntungan dengan cara mengembangkan modalnya, bahkan dia mengalami kerugian kerana kehilangan fitrah yang suci, yakni modal tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-63 surah Hud, menerangkan bahawa kaum Nabi Saleh AS enggan menerima dakwah baginda yang menyeru agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka menyatakan rasa hairan kerana Nabi Saleh AS yang mereka harapkan untuk mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka kini telah berubah. Ini membuktikan mereka sendiri mengakui bahawa Nabi Saleh AS bukan orang sebarangan. Bahkan baginda merupakan seorang yang terkemuka yang sangat diharapkan. Nabi Saleh AS menjawab tentangan kaumnya dengan berkata, "Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku? Yakni bagaimana kalau seruan yang aku bawa ini cukup jelas membuktikan kebenarannya menurut akal, dan ia pula mengurniakan rahmat kepadaku sebagai pemberian daripadanya, iaitu rahmat pertolongannya yang istimewa, sehingga cita-citaku ini berhasil. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Yakni nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan murka jika aku tidak meneruskan seruan dan dakwah ini hanya kerana rasa takut dan gerun pada kamu. Adakah patut aku meninggalkan tugas dakwah yang telah diamanahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas aku untuk terus membela kepercayaan yang sesat dan mempertahankan kemungkaran?" Dan Nabi Saleh AS menyatakan kepada kaumnya, sekiranya baginda melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka dan tiada sesiapa di antara kaumnya itu yang akan sanggup melindunginya jika kemurkaan itu terjadi. Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Maksudnya, jika aku memutuskan untuk berundur daripada kewajipan ini kerana ingin mengekalkan kepercayaan yang sesat, mengikut kemahuan kalian atau takut akan ancaman kalian, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepadaku. Dan jika Allah Subhanahu Wa Taala murka, tentu aku akan bertambah rugi kerana aku memungkiri janji dengannya dan aku telah mengkhianati diriku sendiri. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-63 surah Hud dengan menyatakan bahawa Nabi Saleh AS berkata, "Wahai kaumku, jelaskanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan jika benar aku mempunyai hujah daripada Tuhanku, bahawa sesungguhnya apa yang aku sampaikan kepadamu adalah nyata daripadanya, dan aku telah dikurniakan sesuatu rahmat yang istimewa daripadanya. Yakni dia menjadikan aku seorang Nabi yang diutus kepadamu, dan siapakah di antara kamu yang dapat menghindarkan aku daripada azab Allah jika aku derhaka kepadanya? Yakni jika aku menyembunyikan wahyunya atau aku menyembunyikan sesuatu yang tidak menyenangi hatimu. Tiada siapa pun yang dapat menolongku daripada azabnya. Oleh kerana itu aku tidak akan mempedulikan kelakuanmu yang ingin mengekalkan kepercayaan yang batil dan sesat." Manakala Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-47 surah Hud ini dengan menjelaskan bahawa Nabi Saleh AS meminta keterangan dan penjelasan daripada kaumnya, yakni jika baginda mempunyai bukti yang nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda berada dalam keyakinan yang kuat terhadapnya, serta baginda turut dikurniakan rahmat bagi melaksanakan tugas sebagai seorang Rasul, maka adakah setelah itu baginda akan mengikuti dan membenarkan permintaan kaumnya untuk mempertahankan kemungkaran dan kesesatan? Tiada siapa yang dapat menolong Nabi Saleh AS jika baginda bertindak untuk menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan jika baginda AS mengikut keinginan dan kemahuan kaumnya yang batil itu, maka ia akan menambah kerugian dalam hidup dan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-63 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-63 surah Hud ini menjelaskan kepada kita bahawa golongan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan larangannya termasuk dalam kalangan orang yang sangat rugi. Hal ini kerana segala tingkah laku dan perbuatan manusia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak. Tiada siapa pun yang boleh menahan dan melindungi diri daripada hukuman dan azab Allah SWT. Golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mentaati segala perintahnya akan mendatangkan mudarat dan kerugian kepada diri sendiri. Sidang pendengar yang dimuliakan, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh mendahulukan makhluk daripada Khalik. Kita mestilah sentiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Mengutamakan Allah atas segala urusan kita merupakan sebahagian daripada adab yang perlu dijaga setiap masa. Sebagai hamba Allah yang meyakini kepada kehidupan di dunia dan akhirat yang abadi, kita hendaklah sentiasa melaksanakan perbuatan yang baik dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan yang ikhlas dilakukan tidak akan merugikan pelakunya, bahkan mendapat keuntungan dan ganjaran yang istimewa di dunia dan di akhirat. Tiada sesiapa pun di dunia yang mahu menanggung kerugian dalam apa jua urusan hidupnya. Bagi seorang Muslim, matlamat hidupnya bukan sahaja menyasarkan keuntungan di dunia, malah juga tidak mahu rugi bagi kehidupan selepas di dunia, iaitu akhirat. Bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan hujan rahmat kepada mereka dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah keluar daripada bumi yang membawa keberkatan. Bagi mereka yang ingkar akan perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan akan disesali apabila telah meninggal dunia, khususnya apabila berhadapan di mahkamah Allah Rabbul Jalil kelak. Hakikatnya di akhirat kelak, kita semua ingin menyelamatkan diri sendiri dan tidak rela pun untuk memberikan sekelumit pahala kepada orang lain, hatta orang yang disayangi. Penyesalan yang akan dialami di akhirat pula tidak sebanding dengan penyesalan kita di dunia. Maka sebagai langkah untuk menyelamatkan diri daripada azab dan siksaannya yang sangat keras, marilah kita melakukan muhasabah diri dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat dan berpegang teguh pada agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak terpengaruh dengan pemikiran yang sesat dan batil. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-63 surah Hud ini ialah pertama, sebagai seorang yang beriman, kita mestilah sedar bahawa perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar dan membawa kepada kekufuran. Maka perbuatan ini termasuk dalam perkara yang sangat diharamkan oleh Islam. Umat Islam hendaklah sentiasa menyampaikan dakwah dengan cara yang bijaksana, ramah dan berhemah, serta tegas dalam berdakwah ketika mana ia berkaitan dengan prinsip keagamaan. Ketiga, sebagai manusia, kita tidak mungkin dapat menyembunyikan kejahatan yang dilakukan kerana semuanya akan dicatat oleh malaikat secara terperinci. Maka persiapkanlah diri kita dengan amalan yang baik agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang rugi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar Muhammad Yusof ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua kaum muslimin muslimat.